Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Bersama dengan cikgu lagi, Cikgu Syikin dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Tema pada hari ini ialah tema kemasyarakatan, unit yang ketiga Masyarakat Celik Ilmu. Standard kandungan 1.1 mendengar dan memberikan respon semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. Standard pembelajaran 1.1.3 mendengar, mentafsir dan memberikan respon terhadap soalan secara kritis dan kreatif. Objektif pada hari ini, murid dapat memberikan respon semasa berkomunikasi. Kriteria kejayaan, murid dianggap berjaya sekiranya dapat memberikan 2 respon semasa berkomunikasi. Baiklah, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 13. Kemahiran pada hari inilah kemahiran mendengar dan bertutur. Tajuk buku Teman Setia. Mari kita baca sama-sama. Buku Teman Setia, Afifi, Kaijun dan Tinesh ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Mereka terpandang iklan tentang pengiktirafan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. Baiklah, mari kita baca iklan sama-sama dan cuba fahamkan. Ibu Kota Buku Dunia ialah pengiktirafan oleh UNESCO kepada bandaraya yang aktif dalam aktiviti perbukuan. Slogan KL Baca menyantuni masyarakat melalui pembacaan. Aktiviti yang akan dijalankan Dekad Membaca Kebangsaan 2021 hingga 2030. Kempen membaca kepada pengguna train, pembinaan pusat membaca di setiap pusat perumahan rakyat, capaian digital untuk golongan kurang upaya, lorong buku dan perpustakaan terapung di pinggiran Sungai Gombak. Baiklah, bila kamu tengok pada iklan ini, bukan sebarang negara boleh mendapat pengiktirafan daripada UNESCO. UNESCO akan mengiktiraf bandaraya yang aktif dalam aktiviti perbukuan. Barulah ianya boleh digelar sebagai Ibu Kota Buku Dunia. Okey. Kalau kamu perhati kat sini, aktiviti yang dijalankan sepanjang pesta buku itu semuanya dilaksanakan di kawasan-kawasan tumpuan orang ramai. Mengapa? Ya, sebab bila kawasan orang tumpuan ramai, orang senang dapat info. Jadi kawasan itu akan menjadi lebih dapat manfaatnya. Dan kenapa pula capaian digital untuk golongan kurang upaya? Apa kebaikannya? Ya, golongan kurang upaya pun tidak tertinggal dalam pesta buku tersebut kerana orang kurang upaya dapat mengakses maklumat atau bahan bacaan hanya menggunakan jari saja, di hujung jari, menggunakan handphone. Betul tak? Jadi ianya memudahkan bagi golongan kurang upaya untuk mendapat maklumat tanpa perlu bersesak-sesak untuk ke pesta buku. Baiklah, seterusnya kita tengok pada petikan dialog. Mari kita cuba baca sama-sama dan cuba jawab soalan yang dikemukakan. Wah, hebatnya sebenar pengiktirafan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Dunia 2020. Banyak program yang akan dijalankan. Ya, Tinesh, antara aktiviti yang akan dijalankan termasuklah. Kamu tengok pada iklan tersebut. Betul tak? Ini dia jawapan. Kamu boleh senaraikan. Cuba kamu senaraikan gunakan ayat sendiri. Okey, seterusnya. Kaijun, apakah kebaikan capaian digital untuk golongan kurang upaya? Apa je Kaijun jawab? Tadi cikgu ada terangkan sikit kan? Agak-agak macam mana Kaijun jawab? Mungkin Kaijun boleh jawab, kebaikan capaian digital untuk golongan kurang upaya adalah untuk memudahkan golongan tersebut untuk mengakses bahan bacaan hanya di hujung jari dengan kemudahan internet tanpa perlu bersesak untuk memiliki bahan bacaan tersebut.
Itu jawapan cikgu. Cuba kamu olah gunakan jawapan kamu sendiri. Okey, soalan daripada Kaijun pula. Afifi, bolehkah kamu jelaskan adakah aktiviti yang dirancang dapat meningkatkan pembacaan oleh masyarakat dalam tempoh tersebut? Apakah jawapan Afifi agak-agak? Mungkin Afifi boleh jawab, ya, aktiviti yang dirancang dapat meningkatkan pembacaan oleh masyarakat dalam tempoh tersebut kerana aktiviti yang dijalankan di kawasan tumpuan orang ramai seperti kepada pengguna train dan diwujudkan juga pusat membaca di setiap pusat perumahan rakyat. Okay, itu mungkin jawapan cikgu. Cuba kamu olah gunakan jawapan saya. Jadi mungkin kamu ada idea-idea kenapa kempen tersebut boleh meningkatkan bahan pembacaan di kalangan masyarakat. Baiklah, untuk aktiviti hari ini, cikgu nak cuba kamu jawab soalan ini. Okay, soalan 1. Bagaimanakah UNESCO mengiktiraf ibu kota dunia? Tadi kita dah bincangkan, kamu boleh tengok pada petikan. Mungkin kamu boleh jawab, UNESCO mengiktiraf ibu kota buku dunia kepada negara atau kepada bandaraya yang aktif dalam aktiviti perbukuan. Itu jawapan cikgu. Cuba kamu olah. Okey, kedua. Apakah slogan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur? Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ialah KL membaca menyantuni masyarakat melalui pembacaan. Okey, soalan 3. Siapakah yang pergi ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur? Siapa? Afifi, Kaijun dan Tinesh ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Okey, soalan 4. Senaraikan aktiviti yang dijalankan sepanjang Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Okey, ini kamu senaraikan ya. Aktiviti yang dijalankan sepanjang Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ialah Dekad Membaca Kebangsaan 2021 hingga 2030, kempen membaca kepada pengguna train, pembinaan pusat membaca di pusat perumahan rakyat, capaian digital untuk golongan kurang upaya, lorong buku, perpustakaan terapung di pinggiran Sungai Gombak. Okey, soalan 5. Pada pendapat kamu, apakah kebaikan capaian digital untuk golongan kurang upaya? Tadi cikgu dah ada jawab bagi jawapan dah. Kamu olah. Mungkin kamu boleh jawab. Pada pendapat saya, kebaikan capaian digital untuk golongan kurang upaya ialah memudahkan golongan tersebut untuk mengakses bahan bacaan hanya di hujung jari, iaitu dengan menggunakan kemudahan internet tanpa perlu bersesak untuk mendapatkan bahan tersebut. Okey, soalan 6. Adakah aktiviti yang dirancang dapat meningkatkan pembacaan oleh masyarakat dalam tempoh tersebut? Jelaskan. Okey. Ya, aktiviti yang dirancang dapat meningkatkan pembacaan oleh masyarakat dalam tempoh tersebut kerana aktiviti yang dijalankan dilaksanakan di kawasan tumpuan orang ramai seperti kepada pengguna train dan diwujudkan juga pusat membaca di setiap pusat perumahan rakyat. Okey, soalan terakhir. Pada pendapat kamu, mengapakah kita perlu membaca? Ini pendapat umum kamu. Kamu cuba fikir, mengapa kita perlu membaca? Okey, ini jawapan cikgu. Pada pendapat saya, kita perlu membaca untuk meningkatkan atau menambahkan ilmu pengetahuan. Itu pendapat cikgu. Mungkin kamu ada jawapan lain, kamu boleh bina ayat jawapan itu dengan ayat kamu sendiri. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, cuba kamu tengok peribahasa ini. Seperti katak di bawah tempurung. Apa maksudnya? Maksudnya ialah orang yang teramat sempit pengetahuan kerana tidak terdedah kepada hal ehwal semasa. Cuba kamu bayangkan, katak tu bawah tempurung, dia tertutup saja kan, dia tak dapat tahu tentang dunia luar. Jadi kita jangan jadi seperti katak di bawah tempurung. Kita haruslah membaca. Sekarang
Kamu boleh dapatkan bahan bacaan dengan mudah saja menggunakan handphone, internet, betul tak? Hujung jari je kamu dapat membaca. Jadi jangan jadi seperti katak di bawah tempurung. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Terima kasih.